Terima kasih Yang Dipertua. Seperti yang telah saya sebutkan pagi tadi, hutang seisi rumah adalah tinggi. Anak-anak muda, terutama sekali yang baru keluar universiti dan bekerja, sering terbeban dengan hutang yang banyak. Hutang pelajaran, hutang beli kereta, mungkin hutang beli rumah, dan juga agaknya hutang nak kahwin. Pada penghujung 2012, jumlah hutang seisi rumah ini ialah 754.6 bilion, iaitu 80.5% daripada KDNK. Ini adalah jumlah yang tertinggi di Asia. Jumlah ini mencerminkan sebenarnya hutang yang ditanggung, iaitu hutang yang ditanggung oleh tiap-tiap keluarga. Dan bagi hutang yang tinggi, bebannya adalah sangat teruk kepada golongan yang berpendapatan rendah. Dan mereka ini juga akan dikenakan berlipat-lipat kali ganda dengan cukai GST. Kadar pendapatan di negara ini lambat meningkat. Sebaliknya pula, harga barang keperluan naik dengan cepat. Oleh kerana itu, tentulah GST akan menjadikan bebanan lebih teruk lagi kepada golongan pendapatan rendah, terutama sekali yang miskin. Itulah sebabnya ia mesti ditolak sementara ini. Akhir sekali Yang Dipertua, saya ingin merujuk pada apa yang telah disebut oleh Menteri pagi tadi, iaitu tentang underground tax evaders dan sebagainya, dengan izin. Sebenarnya kalau diambil caranya GST dilaksanakan ialah dengan mengenakan cukai kepada penggunaan. Jadi yang kenanya pengguna. Sebaliknya kalau kita lihat misalnya peniaga-peniaga, saya tahu sebenarnya ramai peniaga yang kadang-kadang menyimpan 2-3 buku akaun perniagaannya, dan yang dikemukakan hanya satu daripada buku itu untuk cukai pendapatan. Begitu juga ada pula misalnya mereka yang tidak mengemukakan buku tersebut sebagai bukti, tetapi hanya mencatatkan berapa banyak pendapatan mereka, dan diterima saja apa yang mereka katakan. Lebih teruk lagi ialah bahawa ada yang menjadi jutawan dan mungkin juga bilioner yang menyimpan wang di luar negara, yang melakukan perniagaan luar negara secara besar-besaran. Kita tidak tahu apakah pendapatan mereka. Kita tidak tahu bagaimanakah untuk barangkali mencukai mereka. Jadi, manakala yang kecil diberatkan, yang lepas ini ada bermacam-macam cara untuk melepaskan diri. Jadi, Yang Dipertua, saya rasa perlulah ada mekanisme dan cara untuk kita mengetahui sebenar-benarnya berapa yang diuntung yang diperolehi oleh mereka yang bagi 1-2 buku itu, atau yang tak bagi buku, dan juga yang di luar negara. Sekian, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Ahmad. Terima kasih. Seterusnya saya ingin mempersilakan Tuan Zaitun. Tak ada dalam dewan. Datuk Seri Said Khadir ada. Silakan Ahmad, teruskan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Di atas memberi ruang untuk saya berbahas rang undang-undang cukai barang dan perkhidmatan 2014. Saya amat bersetuju dan menyokong penuh rang undang-undang ini. Saya tidak ingin menyentuh semua perkara, hanya 2 ataupun 3 perkara saja saya ingin utarakan di sini. Yang kepentingan bahagian 3, pengenaan dan skop cukai, ini adalah satu tajuk yang saya ingin menyentuh, yang mana kami dapat lihat yang cukai GST yang ada pada hari ini terutamanya kepada restoran-restoran yang mana kami dapat lihat telah pun dah lama dah wujudkan, yang mana ada satu ceiling ataupun threshold yang diberikan 3 juta ringgit untuk satu restoran. Lebih daripada itu hanya kenakan teks yang mana GST dikenakan.
So yang manakah ini adalah satu masalah yang telah pun berlaku, yang manakah kalaulah 3 juta ringgit itu berarti satu hari dia kena buatkan perniagaan sampai 8,219 ringgit. Kalau lebih daripada itu barulah kenakan GST untuk dia. So yang manakah ini yang bagikan banyak yang kesulitan di sini. Yang manakah bukannya ada yang restoran ada rangkaian yang banyak. Yang manakah kalaulah satu restoran yang average dia ni pendapatan RM3,000 ataupun RM4,000, kalau dia ada 2 cawangan, dah penuh dah amount yang RM8,000 lebih. Yang manakah dia kena buatkan GST di situ. Tapi yang ada yang restoran-restoran yang kecil ada mungkin dia punya pendapatan dia sehari itu perniagaan dia itu 6,000 atau 7,000 ni dia tidak dikenakan. So yang baris yang sama, 2 restoran, satu restoran kenakan GST, satu restoran tak kenakan GST. Yang manakah ini bagikan banyak kesulitan kepada pengguna. Yang manakah terutamanya kita ambilkan rokok. Dia beli sini RM10, sebelah sini RM10.60. Yang manakah ini memberikan banyak yang pelanggan ini yang datang sentiasa marah pada tuan punya restoran itu dan katakan kenapa you tambahkan wang ini macam-macam, kenapa restoran itu boleh, ini restoran tak boleh ini. So saya fikirkan ini yang memberikan banyak yang ini, saya mencadangkan kepada kementerian hapuskan, jangan adakan threshold yang manakah semua restoran, kita tak kira dengan yang yang stall-stall kecil ataupun gerai-gerai kecil ini, saya tak masukkan. Kalaulah dikatakan restoran dan ke atas ini, mestilah yang mana sama rata, semua restoran dikenakan dengan GST. So ini yang boleh memudahkan pengelola restoran ini tanpa sebarang masalah, dia boleh chargekan kepada pelanggan. Yang keduanya, ada juga masa sekarang ini